Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang mati sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Tuan-tuan, saya minta maaf yang pertama tidak memaklumkan bahawa perbincangan mengenai sifat mazmumah yang keempat yang biasanya mula tepat pukul 7, sekarang ni kita mula 7.30. Sebab saya tadi meraihkan satu program yang berlangsung hampir 1 jam tadi bersama dengan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, non-profit making organisation, yang saya membantu mereka, tuan-tuan dan puan, untuk mempromosikan program-program yang mereka jalankan. Dan mereka cuma ditaja oleh satu syarikat namanya USEM. USEM ini yang menyediakan aplikasi untuk membantu anak-anak daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, khususnya untuk yang memiliki peperiksaan UPSR, PMS, PT3 dan juga SPM, tuan-tuan. Jadi saya minta maaf tidak memaklumkan kepada tuan-tuan. Apapun tuan-tuan dan puan, alhamdulillah pagi ini kita membincangkan sifat yang keempat. Sifat yang keempat, sifat mazmum yang keempat pada hari yang ke-19 Ramadan. 19 Ramadan kita cerita sifat mazmumah, sifat keji, sifat buruk yang keempat. Apa sifat buruk yang keempat, tuan-tuan? Sifat buruk yang keempat ni macam buruk makan, tuan-tuan. Kuat makan, makan. Pagi makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan, pukul 5 makan, pukul 7 makan, sebelum tidur makan. Tuan, Nabi Muhammad SAW lapar, kelaparan cerita mereka. Sahabat-sahabat kelaparan cerita mereka. Ada kurma nak buka puasa, kurma bagi 2, seorang setengah. Kurma pun tak mampu mereka nak mengadakan kerana miskin mereka. Tuan-tuan, baju mereka 2-3 helai saja. Kadang-kadang lambat datang bermesyuarat, datang bermuzakarah di antara mereka. Sebab baju masih dijemur lagi, tak kering lagi, tuan-tuan dan puan. Begitulah mereka. Apa yang Nabi tinggalkan, tuan-tuan? Apa yang Nabi tinggalkan? Nabi wafat, apa yang kami tinggalkan? Kereta tak ada, rumah tak ada, banglo tak ada, duit simpanan tak ada, bank tak ada, kredit kad tak ada. Apa yang Nabi tinggalkan? Ladang tak ada, sawah tak ada, ladang kurma yang luas tak ada. Apa yang Nabi tinggalkan? Dalam bumi, padang pasir itu, petroleum, gas, tak ada. Nabi tinggalkan kepada umat ini ialah Islam. Apa yang Nabi tinggalkan? Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kesempurnakan agama kamu. Telah kesempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu. Telah kuredakan Islam menjadi pegangan hidup kamu. Tuan-tuan, balik kepada buruk makan. Buruk makan. Macam mana dia katakan buruk makan, tuan-tuan? Yang pertama sekali, lapar je. Allah, kalau bulan puasa ni lembik dia. Pasal tak makan, tak minum, tuan-tuan. Lembik dia. Sembayang tak larat, tuan-tuan. Terawih tak larat. Kan? Nampak tak larat aja. Sebab dia layan, tuan-tuan. Kendak makan. Dia yakin sangat makan yang beri tenaga. Dia yakin sangat bahkan beri kekuatan. Dia yakin sangat makan yang menyebabkan saya boleh berjalan dengan laju. Dia yakin sangat makan menyebabkan saya boleh berfikir. Dia yakin sangat makan menyebabkan saya boleh pergi kerja. Dia yakin sangat makan yang menyebabkan saya hidup. Ini makan untuk hidup, hidup untuk makan. Ini hidup untuk makan. Bukan makan untuk hidup. Ini hidup untuk makan. Hidup nak makan. Allah. Di rumah kalau berbuka puasa, tuan-tuan tengok penuh. Tak ramai buka puasa pun 5 orang aja. Anak 3, mak bapak 2. Anak yang dah bujang ada 2. Anak yang kecil lagi seorang. Termasuk mak bapak 3, 2. Jadi 5 orang. Teman anak saudara yang tumpang dia ada 2 orang. Jadi 7 orang. Penuh meja. Air minum sejajar 3-4 jenis, 4-5 jenis. Air minum yang ada cendol. Air minum yang ada selasih. Air minum sirap. Air minum daripada jus, air minum campuran jus. Oh, Masya Allah. Makan, tuan-tuan.
Biasanya kita tuan-tuan dalam kita iftar atau berbuka puasa, buka, ambillah kurma 1 biji atau 3 biji. Tuan-tuan yang ganjil, ambillah sebiji lah. Makan. Lepas tu kalau ada bubur sikit, kita makan bubur. Habis, makan sikit manisan, salat. Salat terus, salat. Habis salat, doa, salam mak, salam ayah, cium mak, cium ayah, dakap mak, dakap ayah, peluk mak, peluk ayah, bisik telinga mak dan ayah, sayang mak, sayang ayah, sayang mak, sayang ayah, baca Quran sikit, tadarus sikit, makan, baru makan heavy sebelum isyak. Ataupun selepas isyak kita makan heavy. Itu tuan-tuan. Makan heavy pun sepatut selain bulan Ramadan ni. Bila kita dah berbuka tadi tuan-tuan, dah makan bubur sikit, tuan-tuan, dah minum sikit, dah makan kurma sikit, dah makan tamar sikit, dah kenyang dah pun. Kadang tengok tuan-tuan, cuba kita tengok pagi ni dalam apa ni? Dalam kita punya tempat buangan sampah kita, dalam bakul sampah, dalam tong sampah. Banyak. Lauk terbuang, nasi terbuang, kuah terbuang, sayur terbuang. Betul tuan-tuan tengok. Pagi ni mari kita tengok. Itulah yang berlaku tuan-tuan. Kerana nak melayan sifat buruk makan ni. Oh, sifat buruk makan. Nak makan, nak makan, nak makan, nak makan. Tak ada cerita lain tuan-tuan. Ceritanya ialah makan, 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 makan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah Untuk itu tuan-tuan Allah menyebutkan tuan-tuan dalam Al-Quran disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Pemboroslah tuan-tuan. Nak makan, nak makan, nak makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila baginda berselera menyukai makanan itu yang dihidangkan, baginda memakannya, dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya. Tuan-tuan dan puan Orang yang banyak makan tiada nilai di sisi Allah. Tuan-tuan, ini hadis ni. Orang yang banyak makan tiada nilai di sisi Allah. Maka didatangkan pada hari kiamat seorang yang besar, panjang, kuat makan dan kuat minum. Tetapi apabila ditimbang, amalannya tidak ada sebesar nilai kepada kepala nyamuk pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Mari kita dengarkan tuan-tuan dan puan Mari kita dengar tuan-tuan, masya-Allah. Apa dia kata tuan? Orang yang banyak makan. Ini hadis. Hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim, tuan-tuan Orang yang banyak makan tiada nilai di sisi Allah. Banyak makan tiada nilai di sisi Allah. Banyak makan, tuan-tuan, adik, abang, kakak, makcik, pakcik semua tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didatangkan pada hari kiamat seorang yang besar. Kuat makan, besar, panjang, kuat makan dan kuat minum, tetapi apabila ditimbang amalannya, diletakkan di atas mizan, tidak ada sebesar nilai nyamuk, nilai kepak nyamuk pun. Bila ditimbang tuan-tuan, makan, minum, badan besar, panjang, nilainya tidak sebesar kepak nyamuk pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati sekalian insya-Allah tuan-tuan apa yang saya nak sebutkan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Inilah bulan Ramadan ni tuan-tuan. Inilah disiplinnya. Saya semalam lah 2 hari yang lepas pergi ke hospital tuan-tuan, saya check regular checking. Alhamdulillah 3 kilo turun tuan-tuan, 3 kilo. Di hari yang ke-17 Ramadan tuan-tuan 3 kilo turun Isteri saya pun turun seperti juga 3 kilo. Yalah kita makan pun bersukat, agaknya mungkin dah tua tuan-tuan, makan pun tak berapa dan sebagainya. Tapi kalau masa kita dalam Ramadan ni makin naik badan, maintain dan makin naik. Maka dengan sendirinya gambarannya kurang berkesan, gambarnya kurang baik dalam Ramadan. Maka kita insya-Allah bukan saja nak puasa mata, bukan puasa nak puasa telinga, bukan saja nak puasa lidah, bukan saja nak puasa hati, bukan saja nak puasa tangan, bukan saja nak puasa kaki, tapi tuan-tuan kita nak puasa yang fizikalnya, makan tu puasa, makan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ajar anak kita insya-Allah. Bulan Ramadan sepatutnya mengecilkan belanja. Bulan Ramadan
Sebabnya lebih ekonomi lagi perbelanjaan yang kita untukkan kepada isteri kita. Perbelanjaan bulanan. Bulan Ramadan, sepatutnya dah kurang. Banyak kurang, tuan-tuan dan puan. Breakfast tak ada. Makan minum pukul 10 tak ada. Minum pukul 3 tak ada. Makan tengah hari pukul 1 tak ada. Kan? Hanya kita berbuka puasa. Pukul 7.20 kita berbuka puasa. Solat. Lepas tu kita makan isyak. Lepas isyak, tuan-tuan, insya-Allah kita berterawih. Lepas terawih kita tadarus sikit. Lepas tu baru kita makan. Makan pun sikit, tuan-tuan. Sikit aja. Macam mana makan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah makan yang dijaga oleh orang yang panjang umur. Tuan-tuan tengok, orang yang sihat panjang umur, apa dia? Tuan-tuan, makan sebelum lapar. Setelah lapar. Makan selepas lapar. Berhenti sebelum kenyang. Makan selepas lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, makan sikit-sikit, cukuplah. Ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada sikit dagingnya, tuan-tuan ya, ada kuah-kuahnya, tuan-tuan ya. Ini sikit kombinasi daripada yang diperlukan. Apa yang diperlukan? Untuk energi apa? Untuk kita mata celik apa? Untuk kita bingkas, untuk kita tangkas apa? Untuk jaga tulang kita apa? Untuk jaga mata kita apa? Untuk jaga seluruh sistem kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki apa? Untuk jaga hati, segala-galanya tuan-tuan, segalanya, organ-organ kita apa? Kalau kita faham tuan-tuan ya, kalau kita faham ini insya-Allah, tak perlu makan banyak-banyak. It is not the quantity, it is the quality tuan-tuan. Not how much you take in, you know. It is the quality of the food that you take in. You know, it could be little, but it is nutritious tuan-tuan dan puan. Inilah perkara yang saya fikir yang sangat-sangat perlu tuan-tuan untuk isteri kita, untuk anak kita yang di dapur tuan-tuan. Tengoklah tuan-tuan, basic ni. Untuk hari ni kita nak sajikan apa waktu berbuka? Untuk sahur apa yang kita nak sajikan? Nah, kita kena ada plan tuan-tuan. Kita ada plan, jangan habis duit, jangan sampai terbuang-buang, tengok over budgeted. Biasanya it is going to be over budgeted. Sebab kita beli makanan itu, kita beli waktu nak berbuka puasa, kita beli tuan-tuan di tepi jalan, kita beli di gerai-gerai. Masa itu kita lapar, semua nyendak. Dan kita beli semuanya. Akhirnya waktu berbuka, selepas kita makan, selepas isyak, dah tak ada lagi. Terbuang tuan-tuan, terbuang. Sayang. Ada benda yang boleh tahan beberapa jam saja. Ada benda yang tak boleh tahan. Disimpan dalam icebox, besok nak makan waktu sahur, tak makan dah tuan-tuan. Sejuk tak makan dah. Daun tu dah layu tak makan dah. Salad dah layu tak makan dah. Tuan-tuan. Jadi sebab itu insya-Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, marilah kita ubah. Mulai dari Ramadan ini tuan-tuan, kita ubah cara hidup kita. Apa yang kita nak ubah cara hidup kita tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau boleh. Makan seadanya. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, makan ni kita kena concern. Kita makan macam-macam makan dengan berlebihan, banyak masuk tong sampah. Kan elok kita hantar kepada orang miskin. Kan elok kita hantar kepada frontliners yang mereka yang berada di lapangan, di barisan hadapan tuan-tuan, untuk melawan COVID-19 ni. Bantu mereka tuan-tuan. Inilah yang perlu dilakukan. Mereka yang berada di frontline tak sempat nak masak, tak sempat nak pergi dapur, tak sempat nak melayan kehendak suami, tak sempat nak melayan kehendak anak-anak. Mereka melayan kehendak umat. Mereka akan melayan kehendak penduduk Malaysia 34 juta ini. Mereka melayan tuan-tuan dan puan-puan siapa yang memerlukan. Sama ada positif atau tidak positif. Saringan-saringan yang perlu dibuat kepada dalam musim COVID-19, dalam musim PKP ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita kena bantu mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita makan banyak, yang keempat tuan-tuan, makan banyak, biasanya tidur pun banyak. Makan banyak, menggolek pun banyak. Makan banyak, baring pun banyak. Makan banyak, malas pun banyak. Makan banyak, tuan-tuan, sembahyang pun tak larat. Quran pun tak baca. Tadarus pun tak terlibat. Terawih pun setakat 2-3 rakaat. Lepas tu kita dah undur dah tuan-tuan dan puan. Pasal makan banyak. Makan banyak berat. Perut berat. Hati berat. Jiwa berat. Mata berat. Perasaan berat. Ini tuan-tuan. Tapi kalau kita misalnya makan seadanya. Kuantiti seadanya. Kualiti seadanya. Senang kita bawa diri kita tuan-tuan. Ringan aja.
Nak solat pun ringan, nak rukuk pun ringan, nak sujud pun ringan, nak berdoa pun ringan, nak berzikir pun ringan, nak berwirid pun ringan, nak bertahajud pun ringan. Allah, tahajud pagi ni tuan, kita bertahajud insya-Allah. Mudah-mudahan tahajudlah pagi-pagi ni. Salu walau raka'ah. Sal tuan, dia sebutkan tuan, sembahyanglah kamu. Salu bil lail walau raka'ah. Sembahyang malamlah kamu walaupun mampu mengerjakan hanya satu rakaat. Sembahyang malamlah kamu. Salu bil lail walau raka'ah. Sembahyang malamlah, tahajudlah kamu. Sembahyang malamlah, bangun pagilah, sebelum bersahur itu, rukuklah, sujudlah. Walau kamu mampu mengadakannya, melakukannya hanya satu rakaat saja. Tentang doa kepada Allah, doa kepada Allah. Sebut nama mak, sebut nama ayah, sebut nama isteri, sebut nama suami, sebut nama anak, sebut nama adik, abang dan kakak, sebut nama pakcik dan makcik. Supaya seluruhnya bulan Ramadan pada malam yang ke-20 malam ni. Malam ni malam yang ke-20 tuan-tuan. Malam ni malam yang ke-20. Malam yang kita berada tuan-tuan. Di mana kita berada malam yang ke-20? Kita berada di peringkat 1/3 yang ketiga. 1/3 yang ketiga. 10 malam yang pertama, awalhu rahmah. 10 malam yang pertama rahmat. 10 malam yang kedua, awsatuhu maghfirah. Malam yang kedua itu 10 malamnya pengampunan. Malam yang ketiga, 10 malam yang ketiga, wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqum minan nar. Di akhirnya, di hujungnya, 1/3 yang terakhir, mereka dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, insya-Allah marilah kita bersama-sama tuan-tuan, sayalah dengan saudara, sayalah dengan tuan-tuan, sayalah dengan puan-puan. Yang pertama tadi saya minta maaf tuan-tuan, minta maaf sangat-sangat tuan-tuan dan puan. Saya tidak maklumkan lebih awal. Mungkinlah kerana kealpaan saya. Saya tadi tuan-tuan dan puan insya-Allah bersama-sama dengan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia tadi dalam masa sekitar 1 jam juga tuan-tuan tadi, tuan-tuan meraihkan mereka. Mereka sudah minta saya untuk bersama-sama dengan mereka. Alhamdulillah, di bawah penganjuran dan di bawah tuan-tuan tajaan awesome yang menyediakan aplikasi untuk anak-anak darjah 1 sampai tingkatan 5, khususnya kepada peperiksaan UPSR, PT3 dan SPM tuan-tuan dan bersama-sama dengan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Dan habis itu saya terus sambung tuan-tuan. Kalau tidak saya Allah tak dapat buat tuan-tuan. Sepatutnya kita punya sifat mazmumah yang keempat ni biasanya berlaku pukul 7. Besok kembali semula pukul 7 pagi. 7 pagi tuan-tuan. Hari ni saja yang kita buat pukul 7.30 ni tuan-tuan. Tadi kita mula dengan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia tadi 6.30 kita dah mula. 6.30 sampai pukul 7.30. 7.30 sekarang ni jam saya sudah 7 sebab sudah 8 dah. Dekat 7.50 dah tuan-tuan. 7.50 dah. Alhamdulillah. Kita jumpa besok tuan-tuan dan puan. Tapi jangan lupa, saya tak berhenti tuan-tuan. Nak minta tuan-tuan tengok ni tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan tengok ni. Ini tuan-tuan. InsyaAllah ini yang kita nak bangunkan. Kita nak bangunkan ini tuan-tuan. Inilah anjung husnul khatimah. Anjung husnul khatimah. Kita nak bangunkan. Nampak tuan-tuan? Itu masjidnya tuan-tuan. Masjidnya boleh makan 1,000 orang. Anjung husnul khatimah ni non-profit making. Bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Kita bangunkan tuan-tuan untuk memberi khidmat kepada mereka umur 40, 50, 60, 70. Ada modul-modulnya. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Tiap modul tuan-tuan 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari malam. Tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam tuan-tuan. Itu nombor telefon tuan-tuan. Hubungi tuan-tuan. Hubungi ini nombor telefonnya. Ini nombor telefonnya 013 628 3985. 013 628 3985. Tuan-tuan, ini kita terima bantuan ni kita terima tuan-tuan dalam bentuk yang pertama wakaf, yang kedua zakat, yang ketiga sedekah, yang keempat infak, yang kelima fidyah, yang keenam amal jariah, yang ketiga amal salih fi sabilillah. Kita terima tuan-tuan. Dermalah tuan-tuan, dermalah. Dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, dermalah tuan-tuan, dermalah. Non-profit. Dianjurkan ini dibangunkan oleh Yayasan Kebajikan Sabha. Yayasan Sabha yang saya pimpin dan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor. Anak syarikat kerajaan negeri di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan, insya-Allah tanahnya saya dah beli 1 juta. 1 juta ringgit tanah itu tuan-tuan dah habis dibayar. Tapi saya wakafkan tanah itu
untuk kita bina Anjung Husnul Khatimah di atas tanah 4.5 ekar itu tuan-tuan ya. Jadi tanahnya kita dah selesaikan, bayarannya pun kita dah selesaikan tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Tuan-tuan bantulah kita. Dalam masa 2 tahun ni siap tuan-tuan. 2 tahun akan siap tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok bangunannya. Masjidnya untuk 1,000 orang tuan-tuan. Tiap-tiap hari besok bila dah siap, tiap-tiap hari tuan-tuan, 365 hari 1 tahun. Hari-hari penuh orang. 250 orang, 250 orang. Masjid ini tuan-tuan, pukul 4 pagi, setiap pagi. Ada semayang hajat, semayang taubat, semayang witir. Ada semayang tasbih. Ada semayang hajat, ada semayang taubat. Tuan-tuan, insya-Allah. Tiap-tiap hari kita menangis di depan Allah. Kita merintih di depan Allah. Mereka yang datang di sini 3 hari 2 malam balik. Datang lagi 3 hari 2 malam balik. Datang lagi 3 hari 2 malam balik. Mereka yang datang daripada seluruh Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Sabah, Sarawak dan Brunei mereka datang. Selatan Thailand mereka datang. Indonesia mereka datang tuan-tuan. Jadi saya minta lah tuan-tuan, marilah sama-sama kita dermakan tuan-tuan. InsyaAllah. Derma ada 3 jenis. Satu derma peribadi. Tuan-tuan secara peribadi. RM1 pun tak apa tuan. RM1 pun tak apa cari peribadi. Yang kedua secara keluarga. Satu keluarga, satu derma. Satu keluarga, satu impak. Satu keluarga, satu sumbangan. Yang ketiga, perniagaan-perniagaan. Syarikat-syarikat tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah tuan-tuan. Tuan-tuan tumpahkanlah. Sama ada tuan-tuan beri kita dalam bentuk zakatnya. Tuan-tuan beri kita dalam bentuk infaknya. Tuan-tuan beri kita dalam bentuk wakafnya. Tuan-tuan beri kita dalam bentuk amal jariahnya. Tuan-tuan berikan kita dalam bentuk CSR-nya. CSR, you know. Corporate Social Responsibility ni. Tuan-tuan berilah kepada kami, tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan, bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, tuan-tuan. Ya, kita akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan akan melihat dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan akan diurus dengan sebaik-baiknya. Wang yang diberikan kepada kami, pastinya insyaAllah kita akan jaga sebaik-baiknya dengan amanah, sistem amanah yang paling tinggi, tuan-tuan. Non-profit making, tidak ada 1 sen pun untuk keuntungan. Dermalah tuan-tuan, dermalah. Sekarang juga tuan-tuan, secara online boleh buat. Dan tuan-tuan ataupun berhubung dengan 0136283985. 0136283985. Tuan-tuan bercakap dengan Puan Suraya. Memanglah telefonnya padat, telefonnya penuh. Tuan-tuan tinggalkan pesan WhatsApp ataupun SMS. So, apa juga yang tuan-tuan perlukan, dia akan respon kepada tuan-tuan perempuan. Satu lagi tuan-tuan perempuan, ada buku kembar ni. Ni, tuan-tuan ya. Buku kembar ini tuan-tuan. Ni buku kembar ni. Ini buku kembar tuan-tuan ya. InsyaAllah. Satu bukunya tuan-tuan ini. Ini bukunya namanya tuan-tuan perempuan, insyaAllah ya, ni. Tuan-tuan tengok ya. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan tengok buku ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Masya Allah tuan-tuan. Dapatkan buku ini. Bacakan dalam bulan Ramadan ni. Bacakan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita baca tuan-tuan. Bacakan. Nak jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Saya tulis buku ini semata-mata untuk menjadikan anak tuan-tuan dapat menjaga sembahyang mereka. Dapat menjaga khidmat kepada mak bapak yang terbaik. Dapat menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak-anak inilah yang akan mengkhidmati ibu dan ayahnya. Terutama bila ibu dan ayah berada dalam keadaan nazak, sakratul maut, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini pula tuan-tuan, ini namanya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim tuan-tuan. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku ini adalah untuk mereka yang berumur 40, 50, 60, 70 tahun, 80 tahun. Bacalah buku ini. Saya gariskan tentang persediaan-persediaan yang mesti dilakukan untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sembayangnya macam mana, tuan-tuan, puasanya macam mana, wirid-wiridnya macam mana, doa-doanya macam mana. Tuan-tuan, macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana kita menjadi manusia yang disayangi oleh Allah. Dan yang pentingnya, macam mana kita nak menjadi manusia syurga yang akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan, satu perubahan perlu dilakukan. Satu pemikiran baru perlu ada kepada kita. Buku ini menyerahkan seluruh tindakan-tindakan yang mesti dilakukan. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan, apa tuan-tuan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku mati yang baik. Jangan kau matikan aku mati yang buruk. Mati dalam keadaan radhiyallahu anhum waradu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Ada baiknya kontak tuan-tuan terus 0136283985. 0136283985. Bercakaplah dengan Puan Suraya. Seluruhnya tuan-tuan, seluruhnya.
Buku-buku tadi tuan-tuan, buku-buku tadi hasil daripadanya, selain daripada kita ambil sedikit untuk tuan-tuan printing, yang lainnya tuan-tuan lebihannya semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Bukan untuk saya, bukan untuk anak saya, segala-galanya sumbangan akhir saya kepada umat, kepada masyarakat, kepada agama. Sumbangan ini kita lakukan terus kepada Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan. Besok jumpa. Besok pukul 7. Besok pukul 7 pagi, kita cerita sifat mazmumah yang kelima. Sifat mazmumah yang kelima besok pukul 7 pagi, tuan-tuan. InsyaAllah, kita berjumpa. Jangan lupa, tuan-tuan. Tengah hari ni, saya nak buat sikit announcement. Tengah hari ni, tuan-tuan. Bukan tengah hari, petang. Pukul 5. Pukul 5 petang hari ni, tuan-tuan. Pukul 5 petang, insyaAllah, kita ada perbincangan hebat, tuan-tuan. Tajuknya, media sosial ke syurga atau ke neraka. Tuan-tuan pergi petang ni pukul 5 tepat. Media sosial ke syurga atau neraka. Pembahasnya yang sama ahli panel dengan saya nanti, Tan Sri Johan Jaafar. Tan Sri, big name tuan-tuan, big name. Kemudian tu Datuk Seri Muhammad Zaini Hassan. Oh tuan-tuan, hebat. Lepas tu tuan-tuan Ustaz Datuk Dr. Nasaruddin Mat Isa. Ustaz Datuk Dr. Nasaruddin Mat Isa. Dan saya sendiri, kemudian tu Ustaz Nur Hizam. Ustaz Nur Hizam, insyaAllah. Semua sekali tuan-tuan dan puan. Hari ni kita bincang dalam 1 jam setengah, 1 jam 40 minit. Kita mula pukul 5 hari ni tuan-tuan. Kita mungkin berakhir pakai 6.45. Kira setengah jam sebelum kita berbuka puasa. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Malam ni jangan lupa. Malam ni juga tuan-tuan, ikut tuan-tuan. Tuan-tuan ikut kami. Ikut pakai petang ni pun Facebooknya, Facebook page. FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Dan malam ni tuan-tuan, insyaAllah dengan Profesor Madya, Datuk Izhar, Masya Datuk Izhar yang terkenal tuan-tuan. Penceramah yang hebat, pengkuliah yang hebat, pendakwa yang hebat. Profesor Madya, Datuk Izhar. Datuk Izhar Arif. Kemudian tu Saudara Amin Idris. Amin Idris pengacara hebat. Pengacara yang terunggul di Malaysia sekarang ni tuan-tuan. Dan saudara Dr. Fuad, Dr. Muhammad Sari dan saya sendiri pada malam ni insya-Allah. Itu malam, pukul 10 malam nanti tuan-tuan. Saya ulang balik. Pukul 5 petang, tuan-tuan kita akan mendengar cerita mengenai sosial media ke syurga atau ke neraka. Malam kita cerita tentang ilmu dan ilmuwan dalam Islam. Ilmu, apa pentingnya ilmu? Apa pentingnya ilmu? Macam mana kita mati tanpa ilmu? Dan macam mana sebagai seorang ilmuwan? Apa kita buat tuan-tuan? Apa kita buat dengan ilmu? Simpan saja ke? Mengeramkan saja ke? Menetaskan saja ke? Atau kita sebarkan ilmu? Balighu anni walau ayat. Sebarkan satu ilmu walaupun satu ayat. Sebarkan ilmu walaupun satu ayat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah itulah pengumuman yang saya buat tuan-tuan dan puan ya. Berjumpa tuan-tuan nanti tuan-tuan. Pukul berapa kita jumpa tuan-tuan? Pukul 5 petang tuan-tuan. Pukul 5 petang kita berjumpa dengan tuan-tuan insya-Allah. Bila lagi kita jumpa? Pukul 10 malam ni, pukul 10 malam ni. Dan besok pagi hari-hari tetap pagi. Pukul 7 pagi cerita dengan sifat mazmumah. Besok sifat mazmumah yang kelima tuan-tuan dan puan. Lepas tu pukul 5 petang kita ada program, pukul 10 malam pun kita ada program. Pukul 5 petang dan 10 malam tu automatic every day without fail. It has started since tuan-tuan 18 hari bulan Mac. Dah 2 bulan. Every day. Without fail. Petang ada, malam ada, pagi ada, tengah hari ada. Tuan-tuan insya-Allah cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menyokong kami. Apalah kami tanpa ada tuan-tuan dan puan. Apalah program kami tanpa adanya sokongan di tuan-tuan. Sokongan tuan-tuan yang daripada dulu sampai sekarang. Daripada start 18 hari bulan Mac dulu sampai sekarang ni. We have got tuan-tuan ardent supporters. Supporters who are so committed tentang ilmu yang disampaikan. Bukan saya saja. Tuan-tuan, tetamu-tetamu saya daripada berbagai latar belakang. Mereka yang pakar-pakar, bidang-bidang masing-masing tuan-tuan dan puan telah memberikan ilmu-ilmu mereka untuk kebaikan kita bersama dalam Ramadan yang penuh dengan barakah tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan puasa tuan-tuan, puasa saya diterima oleh Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah, disayangi dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan saya ikhlas. Tuan-tuan doakanlah. Saya hidup dalam Islam dan saya mati dalam Islam. Doakan supaya saya mati dalam Islam tuan-tuan dan puan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam husnul khatimah. Hashtag salam husnul khatimah.